Hai, hari ini kita masuk subtopik 12.2 iaitu variasi dalam manusia. Sambung topik yang minggu lepas. First, kita bincangkan dulu hubung kait jenis variasi dengan pewarisan manusia. Trait dominan akan ditunjukkan apabila kedua-dua alel dominan berpasangan atau satu alel dominan berpasangan dengan satu alel resesif. So, alel dominan itu akan menunjukkan trait dominan. Trait ini adalah sifat yang dibawa lah. Jadi trait resesif hanya akan dipamerkan jika alel resesif berpasangan dengan alel resesif bagi satu trait yang tertentu. So ini menyebabkan variasi berlaku kepada manusia. Dalam jadual 12.2 ia merupakan contoh ciri dan juga trait dalam manusia. Ciri-ciri contohnya ketinggian. Dia ada trait dominan dan juga trait resesif. Trait dominan ialah tinggi. Trait resesif ialah rendah. Jenis rambut, rambut kerinting dominan, rambut lurus resesif. Tidak kidal adalah trait dominan, kidal ialah trait resesif. Ada lesung pipit adalah dominan, trait dominan, dan tidak ada lesung pipit adalah trait resesif. Boleh gulung lidah dominan, tidak boleh gulung lidah resesif. Cuping telinga tidak melekap dominan, cuping telinga melekap adalah resesif. So ini dia ciri-ciri yang berbeza pada manusia. Kehadiran lesung pipit merupakan dominan. Kebolehan menggulung lidah, boleh gulung dominan. Tidak boleh gulung resesif, trait resesif. Jenis rambut, luruskah, kerintingkah, lekapan cuping telinga, ini adalah contoh cuping telinga yang melekap, ini tidak melekap. Ataupun kita boleh cakapkan bebas. Ini adalah ciri yang berbeza pada manusia di mana dia dipengaruhi oleh variasi ya. So, seterusnya juga akan masuk sedikit sahaja untuk mutasi hari ini. So 12.3 kita akan bincangkan mutasi di mana kamu boleh anggap sebagai pembelajaran lebih mendalam, sambungan daripada bab-bab tingkatan 4. Tingkatan 4. So kamu boleh tengok rujuk baliklah. Silibus tingkatan 4. So mutasi. Mutasi merupakan satu perubahan secara spontan dan merawat pada kandungan genetik iaitu DNA dalam sel organisma. So mutagen adalah bahan yang menyebabkan mutasi berlaku ataupun yang boleh meninggikan kadar mutasi pada aras yang berbahaya. So ini semua unsur-unsur ini, bahan ini kita kenali sebagai mutagen. Proses mutasi berlaku secara spontan dalam keadaan yang semula jadi. So, bahan genetik baharu yang dihasilkan oleh mutasi disebut sebagai mutan. Mutan boleh wujud sebagai gen mutan, sel mutan, organel mutan ataupun individu mutan. Ini merupakan jenis-jenis mutagen yang wujud di persekitaran kita lah. So, agen fizikal, ada agen kimia, ada agen biologi. Untuk agen fizikal termasuklah sinar ultraungu daripada matahari, sinar pengayonan seperti sinar X, sinar alfa dan sinar beta. Kalau agen kimia pula contohnya macam karsinogen daripada asap rokok boleh juga merupakan mutagen yang menyebabkan mutasi. Bahan pengawet dalam makanan, formaldehyde, benzena. Ini semua bahan-bahan kimia ini adalah mutagen yang boleh meninggikan kadar. Kadar. Agen biologi seperti virus dan juga bakteria pun merupakan mutagen. Contoh mutagen. So jenis mutasi ada dua. Mutasi gen dan mutasi kromosom. Hari ini kita akan bincangkan mutasi gen dahulu. Mutasi gen berlaku apabila terdapat perubahan dalam urutan base nukleotida dalam sesuatu gen. Sesuatu segmen gen ini, jika urutan base nukleotida dalam gen itu terubah
Okey, maka dia akan menyebabkan mutasi gen. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk balik bab 4 tingkatan 4 dulu bio. So mutasi gen ini dikenali juga sebagai mutasi titik. Dia berlaku pada satu base nukleotida lah. Okey. Mutasi titik nama lain dia. Perubahan ini mengubah kod genetik yang digunakan untuk sintesis asid amino. Jadi asid amino yang telah diubah, okey, kod genetik yang diubah menghasilkan asid amino yang terubah juga. Protein baharu yang disintesis tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, jadi mutasi gen berlaku melalui beberapa cara ini 3 cara: penggantian base, pelenyapan base dan juga sisipan base. So ada 3 cara yang boleh menyebabkan mutasi gen. Mutasi gen itu berlaku apabila ada base nukleotida yang lenyap, yang tersisip, okey, ataupun ada penambahan di sana terubah. So ini adalah extra information untuk kamu. Apakah nama-nama asid amino yang terhasil oleh base nukleotida itu. So kita tengok 3 keadaan ini. Penggantian base di mana ada gantian, contohnya G. Okey, contohnya G. Pada asalnya ini adalah base nukleotida yang normal yang normal. Jadi asid amino yang terhasil adalah glutamic acid. Okey, GLU, glutamic acid. Tetapi bila ada gantian base yang berlaku di sini, G telah gantikan T. Jadi yang berpasangan dengan G adalah C. Okey, jadi ini asid amino yang berlainan disintesiskan, ASP. Apa itu ASP? ASP itu adalah aspartic acid. So lainnya amino acid yang sepatutnya dihasilkan. So kita tengok sisipan base. Contoh sisipan base berlaku di sini, di mana A itu tersisip antara 2 G ini. Okey, asid amino yang sepatutnya dihasilkan ialah proline, tetapi bila base tersisip di sini, okey, maka base telah berubah. Perubahan ini menyebabkan asid amino baharu akan disintesiskan. Okey, LEU ini adalah leucine dan seterusnya pun akan terubah sebab dia tersisipkan. Jadi pasangan-pasangan base nukleotida yang seterusnya semua akan terubah. Okey, dia akan menghasilkan leucine, glutamic acid. Okey, seterusnya adalah pelenyapan base. Pelenyapan base ini apabila ada satu base nukleotida itu hilang, lenyap. So ini menyebabkan base berubah dan amino asid baharu akan disintesiskan. Okay, sepatutnya ialah proline dengan glutamic acid kan. Tapi bila ada pelenyapan base berlaku yang menghasilkan arginine dan juga lysine. Okay, so pelajar-pelajar boleh rujuk baliklah bab 4 tingkatan 4 untuk ulang kaji balik apa yang base nukleotida ini boleh buat. Okay. Jadi mutasi gen menyebabkan penyakit genetik seperti thalassemia, cystic fibrosis, anemia sel sabit, albinism dan hemofilia. So hari ini kita akan bincangkan beberapa sahaja contoh. Penggantian base boleh menyebabkan anemia sel sabit. Sisipan base boleh menyebabkan cystic fibrosis. Pelenyapan base boleh menyebabkan thalassemia. Di dalam silibus Form 5 kamu perlu belajar dua mutasi gen. Satunya ialah anemia sel sabit. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang bertanggungjawab ke atas sintesis hemoglobin yang menghasilkan hemoglobin. Jadi hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah pesakit mempunyai bentuk sabit. Jadi ini menyebabkan pembentukan sel darah merah tidak sempurna. Jadi sebahagian daripada sel darah merah pesakit adalah normal sebenarnya, tapi sebahagian lagi berbentuk sabit. Yang kedua ialah albinisme. Okay, albinisme ini adalah individu yang mengalami albinisme dikenali sebagai albino. So penyakit ini disebut sebagai albinisme. Tapi individu yang mengalami
Penyakit genetik ini dikenali sebagai albino. Albinisme berlaku akibat gen yang bertanggungjawab untuk menghasilkan pigmen kulit, rambut dan juga mata telah mengalami mutasi. Oleh itu, pigmen ini tidak dihasilkan pada individu albino lah. Okey. So itu saja yang cikgu mau kongsikan hari ini. Okey, jangan lupa jawab modul lah bagi bab 12 bahagian tersebut. Okey, terima kasih. Jumpa kamu esok. Selamat belajar.